semua yang Allah Ta'ala berikan, semua yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pinjamkan hanya sebentar. Apa ada kat kita ni bukan milik kita. Akidah kita, apa yang ada kat kita ni bukan milik kita, semua milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sekadar pinjaman. Kita kena ingat tuan, ini sekadar pinjaman Allah. Daripada hujung rambut kita sampai hujung kaki juga, semua pinjaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harta yang kita ada itu milik Allah. Rumah yang kita ada milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan milik kita, milik Allah. Apa yang kita ada milik Allah. Itu akidah, pegangan kita semua hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hari ini bagaimana kita nak keluarkan kebesaran selain pada Allah, kebesaran makhluk selain pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nak keluarkan bagi hati kita ni terus dengan Allah. Apabila sebut nama Allah, bergetar kita punya hati. Apabila kita teringat pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menitislah air mata kita. Dan apabila kita ingat dosa-dosa dahulu yang kita lakukan, maka menitislah air mata kita. Itu tandanya Allah dalam hati. Setiap waktu dan keadaan, setiap saat jantung kita berdegup, setiap saat nadi kita bergerak, setiap saat perjalanan hati kita, setiap detik ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu bapa sekalian, tak boleh dari mana? Sebab apa? Ending kehidupan, akhir kehidupan kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biarpun kita hidup umpama Nabi Adam alaihi salam sampai 1000 tahun, Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun lebih, umur Nabi terdahulu panjang-panjang, dan akhir akan bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua makhluk Allah akan binasa. Tak ada seorang pun tak ada satu pun makhluk Allah akan hidup atas muka bumi Allah. Semua akan binasa. Beritahu siapa? Fir'aun laknatullah. Dah mati. Azazil pun yang hidup sampai hari kiamat maka akan mati. Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Muka, Nakir, Ratik, Aqil, Malik, Rizwan, semua akan menemui. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Sebelum merasai kematian, persediaan perlu kita lakukan. Tak boleh lari mana tuan, tak boleh lari. Biar mana kita lari kat langit hijau sekalipun, tetap Allah Ta'ala akan jemput kita. Pasti Allah akan jemput kita. Sayang Allah, hati ada sayang Allah. Ini apa Rabu kelasnya? Ini Rabu kelasnya? Rabu kan? Rabu malam kami buasi hati. Bukan Rabu malam kami, hari-hari kita punya korek, kita punya zulumat dalam hati kita. Hati ini juga beraja dalam badan kita. Kalau hati kita jadi busuk, habis semua akan jadi busuk. Hati kita ni mau ingat Allah lagi, Allah dalam hati. Lihat zat Allah, lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Milik Allah. Semua yang ada pada kita ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebelum Ustaz masuk kitab ni, kita nak baca pengumuman. Ustaz Kasim beritahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta tolong umumkan pada jemaah selepas kuliah, sebelum kuliah mengenai program yang mulai pada bulan April 2013. Terima kasih. Daripada pengurusi Madrasah Al-Imam. Ustaz Kasim tukar tarikh daripada minggu keempat jadi minggu ketiga. Sebab apa? Sebab minggu keempat tu ada kenduri ya. Ada kenduri kat sini tu, kat Surau Taman 28. Ada kenduri. Jadi takut tempat kenduri penat, tak mampu nak datang. Jadi pengurusi tarik daripada minggu keempat sampai daripada minggu keempat ke minggu ketiga.
Jadi kita mulai itu macam biasalah. Minggu ketiga 21 April 2013, hari Ahad, bermula 4.50 pagi. Amalan macam biasa. Kita punya kafiat perjalanan macam pengisian kita macam biasa. InsyaAllah faham. Nanti boleh kalau lekatkan minggu ketiga, InsyaAllah. InsyaAllah kita boleh masuk kita punya pelajaran kita. Muka surat InsyaAllah 15. Muka surat 15, fasal yang kedua. Muka surat 15 boleh. Bila tengok duduk puji. Ustaz, dia boleh pasal yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala dan surah boleh ada datang surah 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Subhanallahul azim. Surah Taha ayat ke-14. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Dalam surah Taha Allah Taala beritahu, tengok tuan-tuan, Allah beritahu, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Makna kat sini Allah beritahu, sesungguhnya akulah Allah, tak ada Tuhan lain dah. Sesungguhnya akulah Allah, tak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sembahlah aku, dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apabila ingin aku berkata-kata dengan Allah, aku akan sembahyang, dan apabila Allah berkata dengan aku akan membaca Al-Quran. Dirikan sembahyang untuk ingatkan daku. Jadi sembahyang tujuan sembahyang hubungan kita dengan Allah. Tujuan kita sembahyang tu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud sembahyang? Sembahyang maksud kita nak bawa ketaatan dalam sembahyang di luar sembahyang. Sekarang ni hadirin hadirat sekalian, kita balik waktu sembahyang apabila muazzin atau Bilal melaungkan iqamat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu boleh tertolak lagi di belakang. Boleh bergurau, bukan orang taman ni, taman bola Afrika. Bukan taman ni bagus. Bukan taman ni bola Afrika, ujung-ujung dunia. Waktu ni komat, makna Allah panggil kita. Kita nak ingat Allah kita sembahyang. Dulu sahabat sebelum datang perintah sembahyang, sahabat berapa? Sahabat nak minta sesuatu melalui Nabi. Apabila dapat perintah sembahyang, sahabat direct bertemu dengan Allah, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang untuk ingatkan Allah, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, kita sembahyang. Satu hari berapa kali dipanggil sembahyang? 5 kali. Orang Jepun pun respect dengan agama Islam. Kami orang kafir apabila beribadah tak ada perkara-perkara yang kami dengar memanggil kami untuk ibadat. Jadi orang Islam ni bertuah. Apabila masuk waktu untuk sembah Tuhan, apabila masuk waktu untuk ibadat, dipanggil. Zahir yang azan, yang memberi dakwah yang sempurna, yaitu muazzin, tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang panggil melalui perantaraan muazzin. Rasulullah beritahu inilah dakwah yang sempurna. Jadi sembahyang ni penting, tak boleh tinggal. Rasulullah beritahu sembahyang umpama kepala pada
kita ibadat dengan Allah. Bagaimana sembahyang itu? Kelalaian kita dalam sembahyang. Tengoklah tuan, iqamat kita boleh bertepuk tambah lagi, boleh tergelak lagi, boleh bergurau dengan kawan kita, boleh cerita, boleh bergosip lagi, boleh mengatur jiran sebelah nak sembahyang. Nak ibadat dengan Allah boleh mengatur lagi orang sebelah tanpa masak bau tai. Pemasak orang sebelah tadi saya nampak Allah. Apilah anak dawa bunuh gini bawa ke orang. Nak sembahyang boleh bergosip kata Allah. Ini sembahyang umat akhir zaman. Itu sembahyang umat akhir zaman. Itulah banyak kali kita beritahu. Angkat dada Allahu Akbar. Ingat nasihat itu kan? Doke rumah ingat lagi dia tak makan lagi. Anak dia tangan dan balita tak makan lagi. Kucing dia tak makan lagi. Habis semua ingat dalam ibadat dengan Allah. Macam mana hati kita nak terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala? Apabila azan dilakukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kita macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa, hilang ingatan. Abu Bakar As-Siddiq hilang ingatan. Ali karamallahu wajhah sampaikan darah tidak mengalir apabila ditores dia punya kulit. Takut akan Allah Subhanahu wa taala. Akidah sahabat dengan akidah kita umat akhir zaman bagaikan langit dan bumi. Allah beritahu dalam surah Taha, akulah Allah, nak ingat aku sembahyang. Dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Dari yang penuh ingat kita, bukan Allah ingat kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhan, siapa hamba? Kita hamba Allah taala, itu Tuhan. Allah taala itu Rabb kita. Jangan kita jadikan Allah hamba kita. Ini masalah. Jangan kita jadikan Allah ini hamba kita. Jangan kita mempermainkan Allah. Jangan kita sampaikan hati kita ini tidak terpaut dengan Allah, tak ingat Allah walaupun sedetik tanah. Tiap-tiap waktu dan dalam setiap saat ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Sayang Allah. Itu kalau sayang Allah lebih pada segala-galanya. Makna dia apabila kita sayang Allah, semua perintah Allah akan kita ikuti, akan kita laksanakan. Jadi dalam surah Taha Allah beritahu, sesungguhnya akulah Allah. Sesungguhnya akulah Allah, itu sembahlah aku. Dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Kat sini jelas Allah beritahu yang akulah Allah. Manusia yang paling laknat, manusia yang paling laknat dalam muka bumi Allah ni antaranya Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Sampai Iblis pun terperanjat dengan perangai Fir'aun. Celaka Fir'aun, aku sendiri tak mengaku, tak berani mengaku jadi Tuhan. Manusia ni kalau jahat, lebih jahat pada syaitan. Manusia punya perangai dalam bangkai musuh. Bangkai paling musuh siapa tuan-tuan? Manusia, kita lah. Allah angkat darjat, dahlah kita punya asal usul kejadian kita daripada benda yang kotor. Tak ingat lagi kita ni, sombong dengan Allah. Ajak sembahyang, tak nak sembahyang. Ajak kuliah, tak nak pergi kuliah. Sombong. Sebab apa? Hati penuh dengan apa? Penuh dengan zulumat, penuh dengan kegelapan. Sampai kena ingat Allah tak ada apa? Tak mampu. Buat qada masuk pukul 8, keluar pukul 5 apa? Boleh. Overtime sampai pukul 9. Sambung pukul 12. Last tak balik rumah tidur dekat topik kojo. Boleh. Nak mari masjid susah. Nak mari masjid susah. Banyak alasan, 1000 alasan. Pergi outstation jauh-jauh tak ada alasan. Boleh. Asalkan bayar elham. Asalkan boleh duit. Ini tanah dalam kehidupan. Apabila nak ingat Allah 100% hidup, perlu ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya akidah, pegangan kita takutkan Allah. Ini jangan kita takutkan Allah susah. Jangan kita takutkan Allah. Allahu Akbar. Allah panggil tu kan. Kalau kita lah kerja ke company swasta ataupun kerajaan. Apabila bos kita panggil kita tak tahu bos kita muka kita tak nak tengok. Jarang masuk
masuk pejabat, lintang bukan bumi. Tak tahu, tak mana kata mengumpul orang dia, tak tahu. Comel, risau, rungsing, muka merah padam, tak jadi makan, tak lalu makan sebab apa? Bos nak jumpa. Ini siapa yang panggil ni? Allah. Aktif pada bos. Agung, segala agung Allah, Rabb yang beri kita rezeki, yang beri kita kemudahan, Allah Ta'ala. Tak naklah kita ibadat dengan Allah, sombong itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhal terang-terang Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya akulah Allah, sembah aku, dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Jadi ibu bapa sekalian, surah Taha, jadi kita punya dalil pegangan akidah kita. Dalil pegangan akidah kita, ilmu dalam memperkuatkan akidah kita. Surah Taha ayat ke-14. Kita tengok surah ayat yang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bawah. Enggak apa Allah Ta'ala beritahu kita. Sayang Allah tuan-tuan, kita ni beruntung jadi umat akhir zaman. Dah cerita bagaimana perangai umat-umat terdahulu, dah cerita bagaimana perangai umat Nabi Ibrahim alaihissalam, dah tahu perangai umat Nabi Musa, Nabi Isa, dah tahu perangai orang jahiliyah. Kita dah tahu, Allah dah cerita dalam Al-Quran, Rasulullah dah beritahu, dah dibukukan dalam hadis-hadis. Dah tahu perangai orang jahiliyah, tak suka ibadat, dah tahu perangai orang Bani Israel, suka gampeh dengan gampeh, buat lagi. Untung kita ni umat akhir zaman. Dah beritahu Al-Quran bulat-bulat diturunkan untuk umat akhir zaman. Yang rugi satu je, tak dapat yang baca Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak dapat tengok live. Jadi rugi lebih satu patu itu je. Akhir nanti akan lihat juga wajah Nabi. Ganjaran Allah Ta'ala beri berlipat kali ganda. Umat akhir zaman. Itu sebab ulama beritahu, sampaikan Nabi-Nabi terdahulu nak jadi umat akhir zaman. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa nak jadi umat akhir zaman. Sebab apa? Umat akhir zaman ni beruntung. Dah tahu semua sekali, dah tahu semua sekali, dah tertulis dalam Al-Quran, nasihat lagi. Datang Nabi, ulama lagi, tak putus-putus. Habis hayat wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerja kenabian, Allah Ta'ala bagi kita apa? Bagi kita. Jadi beruntung kita tuan-tuan dan umat lahir lewat. Tengok firman Allah dalam surah An-Nisa. Fokusan boleh. Tengok bawah tuan. Ustaz salam boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law kana fima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsyil amma yusifun. Surah Al-Anbiya ayat 22. Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan lain dari Allah, nescaya rasaklah pentadbiran kedua-duanya, maka bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan Maha suci Allah, Tuhan yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan. Yang Allah beritahu tentang keesaan Allah, tentang kehebatan Allah. Ayat surah Al-Anbiya 22 Allah Ta'ala beritahu, ibu dan bapa sekalian, hebatnya Allah. Tengoklah matahari mana ada langit. Matahari mana ada langit. Matahari mana ada tali. Belon kalau nak naik, kalau kita tak nak pergi jauh-jauh, kita pasang apa? Kita pasang tali. Betul tak? Belon kosong-kosong pakai hikmat atau belon kosong nak tunjukkan hikmat baru buka. Pakai mana? Hikmat pakai suka salam sekolah. Tuan baru punya. Dan belon kosong apa? Nampak tali ni, matahari mana ada tali, tergapung macam tu, tak boleh. Itulah kebesaran Allah. Yang Allah nak cerita tak? Kebesaran Allah, pentadbiran Allah. Hidup planet kita ni bukan untuk planet bumi, banyak lagi. Ada 2 boleh jadi planet, tak termasuk matahari, tak termasuk asteroid lagi yang mengelilingi batu-batu kosa. Bintang-bintang yang kita nampak tu bukan bintang bentuk itu, tu batu melalui cahaya matahari. Hebat Allah cerita kehebatan Allah.
mentadbir alam. Nampak Allah? Tak nampak. Nampak Allah? Tak nampak. Apa yang kita nampak? Kejadian. Nampak Allah? Tak nampak. Kalau orang Kristian je, tanya kita apa kita jawab? Dia orang Kristian, dia suka tanya soalan cukup-cukup emas. Kau sembahyang ibadat nampak tak Tuhan kau? Kadang-kadang dia cakap apa kita? Sembahyang kita sombah dinding. Dia sembahyang nampak Jesus dia. Hindu sembahyang nampak patung di depan. Cina sembahyang nampak batu dekat depan, sombah. Buddha sembahyang nampak patung. Orang Islam sembahyang nampak apa? Kalau tak tahu jawab tuan, rosak akidah kita. Dah berpaling kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang menghadap dinding, kita menghadap kiblat, satu kiblat yang sama, satu mercu. Orang Islam nak satu hati ibadah satu kiblat. Kiblat ni satu mercu, Kaabah ni satu simbolik untuk memudahkan orang Islam tahu ini kiblat arah untuk sembahyang. Kalau duduk dalam hutan kita tak tahu arah kiblat, nak arah mana? Nak arah mana? Arah itu keyakinan kita. Makna di situ kita sembahyang bukan nak sembah Kaabah. Kita sembahyang sembah apa? Sembah Allah yang satu. Tak nampak Allah tapi kejadian Allah, hukum fikiran akli kita. Dalil akli kita mengatakan kejadian inilah membuktikan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Macam kita masak nasi. Masalahnya tiba-tiba dekat rumah ada lauk, ada nasi lawa, ada tu, ada ni. Lepas tu siap hidang. Siapa yang masak semua ni? Siapa yang hidang? Mesti ada orang yang hidang. Itu kita punya dalil akli, guna akal. Bahkan yang paling logik sekali kita manusia. Siapa jadinya kita? Dan kita cakap melalui persenyawaan lelaki dan wanita. Siapa yang jadi mak ayah kita? Datuk kita, moyang kita, dan akhir sekali siapa yang jadi Nabi Adam alaihissalam? Allah Ta'ala. Orang kafir kita apa? Kejadian kita daripada bau. Dia yang bau sebenarnya. Asal-asal kejadian manusia pada bawah? Pada bau jaga lain. Pada bau. Ini mana kita jadi macam tu. Asal-asal kejadian kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jadikan kita. Kalau macam tu Nabi Isa tak ada ayah. Macam mana boleh lahir Nabi Isa alaihissalam? Nabi Adam ada ibu dan ayah? Tak ada. Lahir Nabi Adam alaihissalam itu nak membuktikan tanpa asbab pun Allah Ta'ala boleh jadikan sesuatu. Tanpa sebab pun Allah boleh jadikan sesuatu. Dalam surah Al-Anbiya ni ayat 22, Allah nak beritahu hebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada Tuhan yang lain maka hancurlah kehidupan. Tak ada Tuhan yang lain, hanya Allah yang satu. Tak ada ayah bin, tak ada cik taha, tak ada. Allah yang satu. Makna semua atas muka bumi Allah yang mewujudkan Tuhan selain Allah, itu semua batil, itu semua salah, itu semua palsu. Bukti surah Al-Anbiya ayat 20 membuktikan wujudnya Allah, hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Ustaz tak boleh? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat selalu kita baca. Kalau tadi sampai semai itu tak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Aliyyul Azim, surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Allah beritahu, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan segala makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tidak beranak dan dia pula tidak diperanakkan, dan tidak sesiapa pun yang setara dengannya. Surah
Al-Ikhlas yang kita ulang-ulang dalam sembahyang kita, inilah surah itu. Surah Al-Ikhlas. Allah beritahu, katakanlah wahai Muhammad, beritahu Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan segala makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tidak beranak dan dia tidak pula diperanakkan, dan tidak sesiapa pun yang setara dengannya. Tak ada siapa yang setara dengan Allah. Allah tidak ada ayah, Allah tidak ada ibu. Allah pula tidak memerlukan sesiapa. Allah boleh berdiri dengan sendiri. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, yang kita ni belajar ni mujahadah. Semua itu mujahadah, semua cakap bab Allah. Sebab apa mujahadah? Sebab dosa. Habis semua kita kena tahan. Nak tahan punggung lagi, nak tahan tu lagi, panik. Duduk dalam kamu dalam panik. Pusing sana, pusing sini. Sebab dosa. Akidah ni tuan-tuan, dosa. Kita mati nak sebut benda ni, nak sebut kalimah Allah. Tak terima nak sebut nama bos kita dah. Sebut nama Nabi selain pada Allah boleh tak? Boleh sebut Nabi Ibrahim, tak boleh. Nak sebut apa? Allah juga. Akhir kalam itu barulah Allah jadi syurga Allah. Senang kau susah. Susah hadirin sekalian, terlampau susah. Nak menyebut nama Allah di ambang sampai tu mau bayangkan tuan-tuan duduk seorang-seorang. Anak beranak kita taskil, anak beranak kita talqin dekat telinga kita, mak. Ikut apa adik sebut, mak. Abah, ikut apa saya sebut, bah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak ada benda lain tuan-tuan. Kalimah pendek inilah disebutnya la ilaha illallah. Takkan terima kalimah lain. Tak ada anak kita semua baca surah Fatihah. Tak ada. Tak ada semua baca surah Al-Ikhlas. Tak ada. Sebab apa? La ilaha illallah, untuk dapat syurga Allah, untuk meniti kejayaan. Inilah kalimah yang perlu kita bawa bertemu dengan Allah. Biarpun harta kita berduyun-duyun, biarpun kita punya saham beribu-ribu juta dalam bank, dalam bursa saham kita yang paling besar, kita yang paling hebat, dalam taman ni kita yang paling hebat, kita yang paling kaya, tak memberi sebarang kejayaan untuk menyebut kalimah la ilaha illallah. Tak ada membantu. Tak bantu tuan-tuan. Yang bantu apa? Iman dan amal itu. Sahabat ada tuan, setiap malam muhasabah. Jadi sebelum tidur ingat akan apa kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Golib tuan manusia ni selalu lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Belajar akidah kita tuan memang mujahadah. Nak tolak macam mana kita sebut ayat Al-Quran. Akidah berpegangan kita nak kembali kepada Allah. Bodoh besar. Kalau kita beli rumah kalau dapat 700,000 kita taman apa? Ahli sutra. Saya suka banget dengan rumah. 600-700,000. Mahal ni. Nak dapat rumah, tuan kaki ke rumah, tuan kaki jalan, lewat tengok kampung, tengok rumah orang, bilang rumah dia apa, pintu ke rumah orang dia apa. Lepas tu tiba-tiba duit datang pergi beli rumah. Boleh? Tak boleh. Kalau usaha pada siang malam bagi potong. Meniaga tu gaji belajar lagi tu lagi ni lagi, baru dapat satu jumlah untuk kita beli aset harta kita. Bodoh susah. Bodoh dunia ni pun dah jadi susah, bahkan bodoh akidah, bahkan bodoh akhirat lagi susah. Tak sebut kalimah la ilaha illallah kita orang paling rugi. Tapi tak ada rumah rosak atau kereta rosak, kita orang rugi ke? Kita tak rugi. Bukan syarat nak masuk syurga Allah. Tak ada tuan dalam application ataupun dalam syarat-syarat untuk masuk syurga Allah, untuk dapat nikmat dalam kubur, nikmat di akhirat. Tak ada sabut pun. Rumah rosak 3 kaki 8 inci tak ada. Rumah tu 4 biji, rumah teres dan punya semua, kata semua dan punya. Okey, kau calon masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak ada, minta maaf. Tengoklah soalan muka dan akhir. Cuba talqin tu sekali kita boleh tengok lagi talqin ni kubur, tengok orang talqin macam mana. Ingat
doakan Allah. Utsman bin Affan lalu kubur menangis sampai basah janggut-janggut. Sebab apa? Takut. Takut dalam kubur dua keadaan, nikmat, bala. Kesenangan, kesusahan pun kabar dalam kubur. Lubang-lubang neraka atau taman-taman syurga dua keadaan apabila kita berada dalam alam barzakh, apabila kita berada dalam kubur, dua keadaan. Lubang-lubang neraka ataupun miryatul jannah. Satu daripada taman-taman syurga duduk dalam apa kita nak buat? Ini apa boleh? Tidak kalimah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi kita kuatkan semangat kita. Kuatkan semangat kita. Jangan layan guna kehendak nafsu dan iblis. Jangan layan. Jangan layan kehendak syaitan, iblis, jangan layan. Takut apabila kita layan, dia orang ni tak akan bertanggungjawab apabila kita menerima kesusahan di alam kubur dan di hari akhirat. Tak akan bertanggungjawab. Nak salahkan siapa? Nak salahkan iblis, nak salahkan syaitan. Dia orang pun minta izin dengan Allah untuk menyesatkan kita. Allah izinkan kecuali hamba-Ku yang mukhlisin, hamba-Ku yang ikhlas dalam ibadat. Tak dapat iblis nak kacau itu. Ketahuilah, iblis itu musuh kita yang nyata. Syaitan itu musuh kita yang nyata. Musuh kita yang nyata. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kita perlu kuatkan semangat kita. Jadikan matlamat hidup kita hidup untuk Allah, bukan hidup untuk manusia. Hidup untuk manusia tak jadi apa? Hidup untuk Allah. Kita bekerja untuk Allah, besarkan anak kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita berada di mana? Di taman-taman syurga. Bukan ustaz beritahu, Rasulullah beritahu. Majlis ilmu ni satu daripada taman-taman syurga. Memanglah tak nampak ustaz, tak nampak pun bidadari lagi. Tak cakap ada bidadari. Jangan kena bingung. Nampak bidadari kalau dia. Ini taman-taman syurga. Nak nampak nanti nak terputus semua pada jasad pun nampak. Apabila kita dah mati nanti baru kita nampak syurga dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sambung sikit. Kau berapa? Ini ambil lagi. Ustaznya cakap macam banyak dah. 8.45, 8 ustaz untuk tahan ni. 8.23. Boleh ya? Ini nak buat jemput ke lambat? Lambat. Kamu basah kan? Lambat. Akidah. Kalau kita hayati betul-betul, masuk dalam hati kan, balik ni ibadat ni apa? Macam kita buat solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih kita buat 30 minit. Apa solat sunat tasbih? Sembahyang subuh, tengok apa yang dia. Ustaz kan rasa Rasulullah beritahu, kita nak buat, Ustaz Kasim nak buat minggu ketiga. Mudah-mudahan ajaklah kawan-kawan untuk kita ibadat. Rasulullah beritahu, kalau boleh buat tiap-tiap hari, tak boleh buat tiap-tiap minggu. Tak boleh tiap minggu, tiap bulan. Tak boleh bulan, tiap tahun. Tak boleh juga ustaz sibuk. Pada malam ustaz sibuk. Tak boleh. Okey, setahun sekali. Tak boleh setahun sekali pun tak boleh. Tak boleh semua hidup sekali. Tak boleh juga ustaz duduk ke jalan not tunggu kereta sudah. Senang habis itu. Payah pun. Ingat solat sunat tasbih. Semua hidup paling coknya pun, paling bangan pun semua hidup sekali. Bukan susah pun. Solat sunat senang kan? Solat sunat witir, solat sunat duha, solat sunat awabin. Solat sunat ni dia punya syarat dia, rukun dia, Fatihah sama rukun fi'li qauli dan qalbi itu lah. Surah-surah yang lain ke solat sunat duha. Rakaat pertama itu surah Al-Syam. Rakaat kedua baca surah Al-Duha. Tak baca surah sah tak sembahyang. Sah sembahyang dia. Ustaz tak tahu niat macam mana. Niat bukan masalah, niat sekadar lintasan. Kita kata Nabi Allahu Akbar, lintasan nak salat sunat dua, sah sembahyang. Senang ke susah? Senang. Sembahyang tahajud, ustaz tak hafal surah, tak payah baca surah.
Janji kita buat, daripada tak buat, kalau puasa janji kita buat ustaz, solat sunat tasbih ustaz zaman ustaz. Zikir tak apa, bukan zikir panjang-panjang, bukan sayyidul istighfar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu ya. Tak boleh tak panjang subhanallah. Janji cukup 70 kali satu rakaat. Tenang tuan. Jadi kita tak nak ya buat solat-solat sunat. Solat-solat sunat ni dia hubung kita dengan roket kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat fardu semua buat boleh. Solat fardu dia tak kira. Nak dekat diri dengan Allah, solat fardu tak kira. Solat fardu kau tak kira. Kau perempat kau penyamun kau kalau pecah rumah ada toyol lepas lagi kau tak kira. Wajib sembahyang. Kau kalau pilot, kau kalau kapal selam menyelam di pompa haji duduk dalam laut, wajib sembahyang. Kau pulau puncak 10 kali, 15 kali. Kau jaga harimau kena singa, wajib sembahyang. Kau doktor, kau layan magistrate, ahli musik semua wajib sembahyang. Kau penzina, kau buat maksiat, hari-hari kau datang tak khalwat, wajib sembahyang. Ni tak khalwat ni, sembahyang tak kalau buat, itu sembahyang fardu. Tak ada dikecualikan untuk orang yang ada kalimah la ilaha illallah. Itu fardu. Sampai kan ada kata-kata Rasulullah suruh sembahyang, nak kita tahu sembahyang itu penting. Orang yang dekat hospital dalam wajib sembahyang. Kalau kita ziarah orang apa perlu kita ingatkan? Sembahyang tuan-tuan, di ziarah mak ayah kita sembahyang tanu, bising kat telinga. Jangan kasar dengan mak, dah sembahyang tak sembahyang sudah aku. Janganlah. Itu anak durhaka. Bisik kat telinga, assalamualaikum, haji. Saya ni nak ingat haji dah sembahyang dulu tak sembahyang. Saya tolong ambil ke wudu. Jauh lah ustaz, jauhnya payah nak bangun kaki berbalut pada patang lapan ni ustaz. Bangun dari sini. Boleh tak dia punya anak beranak tolong ambilkan? Boleh. Jangan ustaz, isteri saya perempuan kata sentuh batal lah sembahyang. Pakai sarung tangan, susah lah. Pakai sarung tangan, berlapis tak? Kena berlapis tak batal wudu. Tak boleh pahit tak takkan nak tarik pahit daripada jamban bawa ke sini ustaz. Pakai spray itu dibolehkan. Ulama kita fatwa beritahu dibolehkan. Sampai dulu ada katil pun tak boleh ustaz. Sembahyang duduk, sembahyang cara duduk tak boleh duduk baring. Mengirim tak boleh. Guna isyarat. Tak boleh tak semua tak boleh bertolak bayar fidyah. Sampai kena bayar fidyah. Orang yang sakit terlantar, koma tak boleh buat apa-apa, kena bayar fidyah. Sama kena bayar waris dia. Sebelum faraid wajib juga bereskan hutang-hutang dulu. Hutang-hutang si mati. Semua benda penting. Benda penting. Semua benda penting. Begitu juga bab akidah, bab iman, tak boleh ingat lagi. Sikit. Kalau cakap golongan lain tu, cakap perlu fikir apa nak cakap, tak salah cakap kalau gam. Sekarang kan golongan gam tu. Lagi tu penuh, kita perlu jaga sekali dah orang kan. Kita punya orang kan dengan bendera. Itu dia lah, entah dia lah. Cerita malam tu. Habis kat sini ada ya, keluar. Kau malam pun tak masalah, tak kan. Ada di situ bendera tu ke depan ustaz tu orang letak. Orang letak, jangan cakap ustaz berpolitik. Orang letak takut silap faham. Tak ada orang letak minta maaf, orang letak. Ustaz baru ke bulan duduk sini memang bendera tu mana tu. Kan malah orang cabut gitu kan. Orang letak. Memang yang tak suka tu minta maaf namanya. Bukan ustaz ambil bendera pasang, tak ada. Besok ustaz minta tukar bendera Malaysia. Tak ada orang cakap tidak maaf. Ingat jangan bilang kita ustaz politik pula. Politik dah salah, tapi jangan ahli agama Musa. Ahli agama politik sah. Orang suruh mengajar ni ada pakai macam-macam kategori.
Ada macam-macam warna. Jadi kita tak payahlah sebut pasal warna, tadi kita berpecah. Kita duduk satu kumpulan, satu bangsa, satu agama, duduk sekali, tak kira apa fahaman kita. Dan ini niat kita yang satu, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh sampai situ lah. Habis sampai situ. Sambung sikit. Sikit je. Ini pun. Dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid, akidah apa akidah? Akidah itu punya pegangan. Ingat akidah pegangan, tauhid ilmu. Ilmu untuk memantapkan akidah itu. Akidah kita punya pegangan, itikad kita. Lepas tu tauhid kita punya ilmu untuk memantapkan akidah itu. Dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid, seseorang itu boleh juga membuktikan kewujudan Allah yang keesaannya berasaskan dalil akli. Dalil akli melalui akal. Yang ijmali, iaitu ijmali, apa maksud ijmali? Wujudnya makhluk-makhluk di dalam dunia ini membuktikan wujud penciptanya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Mana datang qabau, mana datang lembu, semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang mewujudkan, membuktikan kewujudan penciptanya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Wujudnya kita sebagai manusia, makhluk Allah. Kucing makhluk Allah. Apalagi kambing, anjing makhluk Allah, babi makhluk Allah, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wujud sekeliling kita ni menandakan ada penciptanya. Siapa pencipta kita? Allah Azza wa Jalla. Mengikut akal fikiran manusia adalah mustahil sesuatu benda di alam ini wujud dengan sendirinya tanpa penciptanya. Mengikut dalil akli kita, akal kita, tak masuk akal. Mustahil sesuatu benda wujud dengan sendiri. Paling contoh kita lampu, kipas, projektor, meja. Wujud meja ni ada orang buat. Tak ada wujud tiba-tiba ada meja, ada orang buat desain dia. Bahkan surau indah, lawa, cantik juga ada dia punya designer dia, ada orang buat dia, ada arkitek dia, ada orang bacur simen, semua ada terlibat dalam urusan kita membina masjid atau surau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, wujud sekeliling, wujud makhluk-makhluk Allah, semua membuktikan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus makanan yang sudah memasak atau dihidangkan mustahil akan masak dan terhidang sendiri tanpa wujud orang yang memasak dan menghidangkannya. Tadi Ustaz cakap dulu. Satu bukti yang cukup jelas terbentang di hadapan mata kita dan kita tidak boleh ditolak oleh akal fikiran manusia, kewujudan Allah dan keesaannya yang berdalilkan akli, ialah wujud diri kita manusia. Wujud akal kita dah berfikir adanya manusia, adanya pencipta. Dan wujud bumi dan langit, matahari dan bulan, daratan dan lautan, haiwan-haiwan yang merata di bumi, ikan-ikan yang berenang di dalam air dan lain-lainnya adalah mustahil, tidak diterima oleh akal fikiran manusia wujud sesuatu itu di dalam dunia ini jika tidak ada kuasa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha berkuasa. Maka di situ panjang Ustaz baca ni, apa yang ada kat sekeliling kita ni semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok wujud kejadian itu. Hebat tuan-tuan. Tengok kejadian itu terlampau hebat. Bayangkan daripada setitik air mani itu Allah jadikan pada setitik tu, kat situlah telinga, kat situlah mata, kat situlah gigi, kat situlah hidung, kat situlah gambut, kat situlah otak, kat situlah tangan, kat situlah kaki, kat situlah kita punya badan. Semua satu komplit solid kita manusia ni, semua dengan setitik air mani. Hebat Allah, hebat, terlampau hebat. Pergilah tuan-tuan ke mana-mana universiti yang melahirkan beribu-ribu doktor atau profesor yang hebat-hebat. Suruh kau ambil air, angkat air mani tak? Ambil air kat dalam soya, lempar kat kuat, buat manusia. Boleh? Tak boleh. Bukan bodoh tu tuan, pergi putih
toreh sikit, bagi ke doktor saya nak lokap balik loket kopek. Dia jadi asal semula. Boleh? Tak boleh, mustahil. Makna dekat situ, apa yang Allah Ta'ala ciptakan, manusia satu pun tak boleh ikut. Itu menggambarkan hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat Allah, terlampau hebat. Okay, seorang yang sakit jantung kan, okay, kawan tak dekat level hati kan, orang besar kan, Cik Azmi tu. Kalau benda hati, dia punya bodah, dia punya dadu ni ganti saluran tersumbat 43 tahun tersumbat. Saluran itu dia punya spare roket dia punya kaki dia kelongkang spare urat. Allah Ta'ala dah bagi spare urat. Mana dia saluran yang tersumbat, jantung mungkin tersumbat tu, buka, ambil yang spare, letak yang baru. Buka yang lama, letak yang baru. Tengok macam mana? Kita ni ada bateri tak? Mikrofon ni kalau tak ada power supply elektrik tak boleh berbunyi. Tapi kita suara kita boleh berbunyi ada supply. Suara kita berbunyi, ustaz punya suara yang cakapnya ada supply apa tak? Ada tak masuk air bateri ke? Masuk plug ke letak ke belakang ustaz ke? Masuk bateri AAA roket belakang. Pergi mana wayar cocok kat sini apa keluar? So, ada? Tak ada tuan-tuan. Kat kita ni kalau kita fikir kehebatan Allah terlampau besar, terlampau banyak, terlampau hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib akui. Biarpun diberitahu oleh kanak-kanak yang baru umur 6 tahun, yang baru belajar bercakap, apabila dia bercakap tentang kebesaran Allah, wajib kita membenarkan. Apa kita beritahu? Benar ya Allah. Allah berkuasa, makhluk tidak berkuasa. Benar ya Allah. Wajib kita membenarkan. Biarpun budak yang mengatakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kat sini kawan-kawan, mesti kita bagi tahu, mantan mufti Sabah bagi tahu, penulis bagi tahu, kawan-kawan, kehebatan Allah yang terbentang luas, yang boleh kita lihat, ada di depan mata kita. Memang tuan kita selalu lupa dengan apa ciptaan Allah, lupa. Kita manusia ni selalu lupa. Kan balik rumah kan, kita lupa Hanzalah dengan munafik. Hanzalah ingat cerita kisah Hanzalah. Waktu dengar kuliah Nabi, ceramah Nabi bab syurga dan neraka, dia beritahu apa? Ya Rasulullah, apabila Tuhan cerita bab neraka, saya bagaikan neraka berada di harapan saya. Cerita bab syurga, bagaikan syurga berada di harapan saya. Apabila balik rumah, bergaul dengan anak-anak, lupa tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi saya munafik. Berkeliling tanah Arab sisi apa? Anzalah munafik. Munafik mana apa? Berpura-pura dalam keimanan. Munafik. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hindar kita dari sifat ini menjadi golongan munafik. Munafik tuan-tuan masuk neraka duduk bawah sikit. Neraka 7 lebih duduk bawah sikit. Dahsyat pada Firaun, dahsyat pada Namrud laknatullah. Orang munafik duduk mana? Duduk bawah sekali. Duduk dekat kawah api neraka. Duduk dalam kawah neraka Jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Doa dan tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala hindari kita daripada sifat munafik. Hindari tuan. Apabila bercakap dia berdusta. Apabila berjanji dia ingkari. Apabila bercakap dia berlebih-lebih. Satu apa? Bercakap, berjanji, bergaduh dia lebih-lebih. Apabila diberi amanah dia khianati. Aupek kalau tuan. Doa dengan Allah, bercakap dia berbohong. Apabila beri amanah dia khianati. Apabila dia berjanji dia mungkiri. Dan apabila dia bergaduh ataupun dia berlawan mulut, dia berlebih-lebihan. Kalau juga sifat munafik, ya Allah hindarilah kami semua ya Allah, seluruh umat Islam daripada sifat-sifat orang munafik. Kalau ada tuan-tuan yang perasan diri, yang perasan diri,
Kalau ada tuan kita istighfar dengan Allah, bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah. Kalau kita suka cakap tipu dengan bini kita, bertaubat tuan. Suka pemegang bini bang mana bang? Abang minum kopi pada hari. Kita tengok anak baru, abang minum kopi, abang minum bola, abang siapa dah? Kalau lain sero punya tak? Kalau kita lain kita tipu. Ada orang tipu sunat kan? Orang dia tak tahu tak tipu sunat anggota. Kalau kita menipu untuk menyelamatkan diri kita, diharuskan, dibolehkan. Bukan sunat, kalau cakap dibolehkan. Nak selamatkan nyawa, kau cakap betul, tak boleh bunuh. Rumah orang ni kan, apa sebenarnya abang? Itu tipu dia. Potong bang, itu tipu. Potong, dia lagi biasanya. Boleh kita bersumpah untuk menyelamatkan diri. Tak apa. Kau kan tongkuk pagar macam ni. Tipu lah benar-benar. Kalau orang suruh murtad, kita murtad tak? Murtad. Dibolehkan. Ambil dalil daripada Ammar bin Yasir. Ammar nak selamatkan nyawa, berpura-pura murtad, berpura-pura keluar pada Islam. Ayah Muhammad kalau bunuh syahid, Yasir dan Sumayyah syahid, suruh murtad, suruh tak ngaku Allah yang satu. Muhammad suruh Allah jangan ngaku, suruh murtad sekarang. Tak nak, Sumayyah tak nak. Abu Jahal ambil tombak, suluh daripada kemaluan, tembus ke mulut. Itulah manusia yang pertama syahid. Yasir cara Yasir, mati cara Yasir, syahid Yasir macam mana? Ditambat kedua kaki Yasir tu, satu tali kuda sebelah sini, satu tali kuda sebelah sini, dihalau kuda tu di arah bertentangan. Mana? Terbelah tubuh Yasir alaihi salam. Yasir radhiyallahu anhu. Syahid Yasir. Ammar tak. Ammar keluar Islam. Sahabat ingat Ammar dan murtad. Jadi Rasulullah beritahu Ammar zahir murtad. Zahir dia syirik dengan Allah, tetapi hakikat dia tidak syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab nak selamatkan nyawa. Nak selamatkan nyawa. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kita ulang kalimat tadi, hindari diri kita daripada sifat orang munafik. Kesimpulan, setiap makhluk yang wujud di dunia ini tidak akan wujud sendiri, malah ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud makhluk-makhluk di dalam dunia ini adalah menjadi dalil kewujudan Allah dan keesaannya yang didapati oleh akal fikiran manusia secara logik dan mantik. Adalah dalil akal yang ijmali, yang bersandarkan dalil nakli, bukan mengikut logik akal semata-mata. Satu hakikat fitriah yang wajib diterima dan diimani oleh setiap orang yang beriman bahawa langit dan bumi serta makhluk yang ada di kedua-duanya dan juga diri kita manusia sendiri telah wujud di muka alam ini. Kesimpulan dia yang panjang-panjang kita nak bagi tahu, logik akal atau manusia ada pencipta. Itu hukum dalil akli. Kita ada dua dalil, satu dalil nakli, satu dalil akli. Dalil nakli dan nakli datang daripada Al-Quran dan hadis. Akli datang pada logik, fikir akal kita. Jadi kat situ wujudnya Allah, wujudnya makhluk manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil akli, dalil nakli yang kita baca ayat-ayat Al-Quran, surah apa tadi? Surah Al-A'raf, surah Taha, surah Al-Anbiya. Itu namanya dalil nakli. Fitrah manusia wajib kita terima dan kita imami, kita ikut. Setiap orang yang beriman bahawa langit dan bumi serta makhluk yang ada kedua dan juga diri kita manusia sendiri telah wujud di muka alam ini. Nabi Adam, sedia maklum, dia tak ada ibu dan ayah. Bagaimana Allah jadikan? Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebesaran Allah, itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa